tak nak saya kena bagi tahu. Jangan terkejut. Sirah tahun 6 UPSRA, ini tajuk-tajuknya. Dia merangkumi buku teks SRA. Kalau awak ada guru kawan-kawan dekat SRA, An-Najah ke apa, dia orang belajar ni. Sirah yang ni. Kita belajar sirah UPKK. Jadi kita tahun 6 kita berjuang nak catch up yang ni. Dia orang dia belajar yang ni. Bila tahun 5 dia orang berjuang nak ambil yang subjek UPKK. Dia terbalik gitu. Jadi kita kena laju habiskan yang tahun 6. Ini yang tahun 6. Sebab kita nak catch up yang tahun lain selepas ni. Kot. Semangat. Taufik, okey Taufik. Ya. Okay, ini sirah tahun 6. Sirah tahun 6. Yang tahun 6 yang pertama, kita tengok sekitar lalu. Tahun 1 dia cerita pasal menajuk tanah Arab, Nabi lahir, zaman kanak-kanak Nabi macam mana, lepas tu ada peristiwa penting yang berlaku. Zaman remaja, Nabi berkahwin, lepas tu wahyu pertama, ni kita belajar, kita dah jumpa dalam UPKK. Dakwah, rahsia dakwah terbuka dah jumpa, hijrah dah jumpa. Ni baru jumpa tahun ni, tahun duka cita. Pun dah pernah sentuh kadang-kadang dalam sambutan Isra Mi'raj. Kan? Apa lagi? Ni dah. Kita belajar bab perang dalam UPKK. Perang Badar dah jumpa, perang Uhud. Ni baru jumpa. Perang Bani Mustalik. Cerita dusta. Khandaq dah jumpa UPKK, Bai'ah dah jumpa, Hudaybiyah dah jumpa. Ni baru jumpa. Banyak perang-perang dalam ni. Menarik ni, cerita-cerita yang menarik dalam sirah tahun 6 ni. Perang Khaybar, perang Mu'tah, pembukaan Mekah dah jumpa UPKK, perang Hunain, Taif, Tabuk. Kita akan jumpa perang-perang yang lawan geng-geng gergasi dunia. Lawan tentera Rom, kuasa besar dunia. Dalam perang-perang UPSRA. Dalam tahun 6, Haji Wada' kita dah jumpa dalam UPKK, kewafatan Nabi dah jumpa. Yang baru adalah peristiwa penting tahun 10 Hijrah. 13 isteri Nabi, Khulafa' Ar-Rashidin. Dalam sirah UPKK kita cuma belajar satu orang khalifah, Abu Bakar As-Siddiq. Sirah tahun 6 ni 3 orang lagi kita belajar lagi detail. Lepas tu 3 tokoh terbilang, 10 sahabat syurga, dan last sekali 3 musuh utama Islam. Ini adalah sirah tahun 6. Okay, sepintas lalu. Okay. Kita mula terus. Tajuk pertama, Haji Wada'. Diorang dia sebut Haji Wida'. Salah. Okay. Wish. Nota ni insyaAllah kita cuba selesaikan. Doa-doa lah. Kita cuba siapkan dan kita akan bagi edar pada awak. Haji Wada' atau dipanggil Haji Wida'. UPKK pun kita dah sentuh sikit kan. Erti dia haji perpisahan atau haji selamat tinggal. Sebab ia adalah haji terakhir Rasulullah SAW. Nabi tak sempat buat haji kali kedua. Nabi wafat lepas pada tu. Itu sebab dia panggil haji perpisahan. Berapa ramai orang Islam yang ikut? 100,000 orang. Poin-poin utama tu yang saya sebut tu. Bila berlaku 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijrah. Yang ni tak payah ingat apa, ingat yang ni. Tahun 11 Hijrah Nabi wafat. 10 Hijrah. Haji Wada'. Apa berlaku pada Haji Wada'? Wahyu terakhir turun. Kalau wahyu pertama surah Al-Alaq, wahyu terakhir surah Al-Ma'idah ayat 3. Ya tu. Al-Ma'idah ayat 3. Di mana turun? Di Padang Arafah.
pada Arafah. Pada Arafah ni umat Islam melakukan ibadat wukuf. Ketika khutbah wada', Nabi menyampaikan khutbah terakhir. Wahyu terakhir turun tu menjelaskan agama Islam telah lengkap dan sempurna. Jadi ada sahabat yang gembira sebab komplit lah. Dan ada sahabat yang berduka dan menangis. Abu Bakar menangis sebab Abu Bakar tahu bila wahyu terakhir turun, maksudnya Nabi akan wafat. Abu Bakar, dia punya firasat dia. Tidak berapa lama lepas tu Nabi pun gering, sakit. Berapa lama Nabi berada di Mekah masa haji perpisahan? 10 hari. Isi khutbah terakhir. Antara isi khutbah ni soalan famous juga lah ni. Yang saya highlight boldkan tu, tu poin utama dia. Nabi tegaskan keesaan Allah. Nabi tegaskan semua kita ni sama. Tak kira bangsa dan keturunan. Yang beza kita adalah taqwa. Lepas tu orang Islam kena bersaling bersaudara. Jangan bermusuhan sesama Islam. Dan suami isteri perlu hormat menghormati. Kesan dia ada sahabat yang gembira. Kenapa gembira? Sebab wahyu terakhir Allah akui Islam tu sudah lengkap dan Allah redha Islam sebagai agama kita. Kenapa sahabat Abu Bakar sedih? Sebab dia tahu Nabi akan wafat. Okay. Lepas tu, pengajaran dia, Al-Quran dan hadis, panduan hidup. Setiap manusia akan mati. Nabi wafat. Ni pun dah ada dalam UPKK sikit itu. Tengok Mula sakit akhir Safar. Ni awak dah tahu dalam UPKK. Mula sakit kepala dan demam panas. First, Nabi mula sakit. Nabi berada di rumah isterinya yang bernama Maimunah. Dan Nabi minta izin ke rumah isteri Nabi yang bernama Aisyah, anak Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang bantu papa Nabi ke sana? Ali, sepupu Nabi, dan Abbas, bapa saudara Nabi. Masa Nabi sakit, anak puteri Nabi, Fatimah, sentiasa ziarah baginda. Nabi tak mampu lagi mengimamkan solat umat Islam, maka Nabi tak pilih orang lain, Nabi pilih Abu Bakar. Pun dah ada dalam UPKK. Lepas tu Nabi wafat umur 63 tahun, hari Isnin sama macam hari lahir Nabi, 12 Rabiul Awal sama macam tarikh lahir Nabi, tapi berlaku 11 tahun 11 Hijrah. Okay. Masa Nabi wafat, Aisyah dan Fatimah berada di sisi Nabi. Itu Jibril dan Israel pencabut nyawa datang. Dan wasiat akhir Nabi, jaga solat, buat baik kepada golongan Ansar, pegang teguh Al-Quran, pelihara orang lemah, dan Nabi tinggalkan Al-Quran dan hadis, sunnah sebagai panduan kepada umat dia. Umat Islam terkejut dan sedih. Omar pada peringkat awal dah tahu dah tidak dapat menerima berita tersebut. Ini pun dah jumpa dalam UPKK. Okay. Bila Abu Bakar diberitahu tentang kewafatan Nabi, Abu Bakar datang, cium jenazah Nabi dan tenangkan Omar dengan membaca surah Ali Imran ayat 144. Ini soalan famous juga. Jenazah Nabi dimandikan oleh ahli keluarga Nabi ni. Ali, Abbas, Fadli dan Qasam, anak Abbas, Usamah bin Zaid, anak angkat Nabi, dan Syukran. Lepas tu, Bilal menyiram air ke pusara Nabi. Yang ni pernah keluar kali 2 tahun lepas.
Okay. Kesan dia Islam telah sempurna. Bila Nabi wafat, ada muncul golongan murtad yang diperangi oleh khalifah pertama. Okay, sikit lagi. Ada soalan setakat tu? Dalam sirah awak. Peristiwa penting tahun 10 Hijrah. Untuk pengetahuan awak, dalam sirah UPSRA ni, tahun UPSRA, setiap tahun ni dia ada peristiwa penting. Dia cerita-cerita, ada satu bab peristiwa penting apa yang berlaku. Peristiwa penting apa yang berlaku. Dia cerita macam tu. Dia style dia. Jadi tahun 6 dia ada peristiwa penting yang berlaku. Tahun 10 Hijrah. Ada dua peristiwa penting. Yang pertama, Nabi hantar utusan ke negeri Yaman. Orang famous juga. 3 orang Nabi hantar. 3 orang sahabat. Sebagai panglima perang tu. Yang pertama sepupu Nabi sendiri, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Mu'az bin Jabal. Yang ketiga Abu Musa al-Ash'ari. 3 orang ni Nabi hantar. Ali Nabi hantar kepada kabilah Mazhij. Mu'az ke utara Yaman. Abu Musa al-Ash'ari ke selatan Yaman. Kenapa Nabi hantar tu? Untuk seruan beriman kepada Allah. Dan Nabi pesan, permudahkanlah dakwah. Dan kita buat ringkasan sini, AKN Ali kabilah Mazhij. Mu'az utara Yaman. Abu Musa selatan Yaman. Ini keyword kita. Kenapa buat gini? Nak bagi mudah hafal kerana ini adalah hot question yang selalu keluar. Peristiwa penting yang berlaku tadi satu lagi adalah Usamah mengetuai tentera Islam. Ini menjadi kontroversi sebab pertama, Usamah ini cucu angkat Nabi. Kalau awak perasan dalam sirah tahun UPKK, hamba lelaki pertama Islam adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi. Nabi hantar dia dalam perang Mu'tah. Dia mati syahid dalam perang tu. Okay. Satu hari dekat Nabi nak sakit ni, sebelum Nabi sakit, Nabi lantik anak Zaid ni. Nama dia Usamah bin Zaid. Jadi dia ni cucu angkat Nabi sebab Zaid adalah anak angkat Nabi. Nabi lantik dia jadi ketua perang. Masa tu umur dia 17 tahun. Boleh bayang 17 tahun. Kalau zaman kita 17 tahun tingkatan 5 SPM. Jadi ketua perang. Dan tentera perang bawah Usamah bin Zaid ni sahabat yang hebat-hebat. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau awak belajar, kita pergi pada tajuk 10 orang sahabat yang dijamin syurga, 6 orang adalah antara dia yang ni. Bayangkan, ketua tentera umur 17 tahun, tentera bawah dia semua sahabat senior. Tapi mereka mengikut perintah Nabi. Mereka pun bergeraklah ke Syam dan Balqa dan Daurum dalam kawasan Palestin. Masa tu kawasan ni adalah bawah jajahan tentera Rom. Salah satu kuasa besar dunia zaman tu. Ni. Nabi hantar ke situ. Tiba-tiba, bila pasukan tentera Usamah nak bergerak keluar daripada Madinah, Nabi sakit. Sampailah berita kepada Usamah dan misi angkatan tentera ini tidak diteruskan. Balik kembali ke Madinah. Sampailah Nabi wafat. Bila Khalifah pertama Abu Bakar naik, Abu Bakar menghantar balik tentera Usamah bin Zaid. Sebab Abu Bakar
dia terus jalankan apa wasiat yang Nabi tinggal, iaitu menghantar tentera ke tempat jajahan Rom tersebut. Itu cerita dia. Apa yang jadi kontroversi tu? Yang ni. Usamah tu umur 17 tahun. Jadi ada kedengaran di kalangan umat Islam, ada satu pendapat mengatakan golongan munafik. Dia kritik. Dengarlah dia buat gosip-gosip, dia kata apa lantik, umur 17 tahun, muda sangat lah, apa gini. Jadi sampailah ke pengetahuan Nabi dan Nabi tegur. Okay. Bila Nabi tegur, barulah semua senyap dan semua tentera taat kepada pimpinan Usamah bin Zaid. Itu cerita dia. Jasa ayah dia dan Nabi mencintai Zaid dan Usamah bin Zaid. Ibu Usamah nama dia Ummu Aiman Barakah. Saya pernah cerita dekat awak. Saya ingat masa sambutan Isra Mi'raj ke apa. Ummu Aiman ni hamba perempuan pertama Islam. Zaid hamba lelaki pertama. Ummu Aiman Barakah. Kenapa dipanggil Barakah? Dia ada satu peristiwa ajaib dekat Ummu Aiman ni. Satu hari saya pernah cerita itu kan. Dia redah pada pasir seorang-seorang. Dah lah perempuan seorang-seorang. Pergi mana? Masa hijrah ke Madinah. Bila hijrah ke Madinah, redah pada pasir. Sampai satu tahap, bekalan makanan dan minuman habis. Dan dia terlalu haus. Nak mati ya dia. Maka dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku minum ya Allah. Dan Allah memberi minum daripada minuman syurga. Sejak daripada itu, Ummu Aiman ni tidak lagi menghadapi kehausan sampai dia mati. Sebab dia dikenali sebagai Ummu Aiman Barakah, salah satunya. Okay. Dan satu lagi, kenapa dipanggil Ummu Aiman Barakah? Ada pendapat mengatakan sebab dia adalah pengasuh Nabi ketika Nabi kecil. Jadi Usamah bin Zaid ni, dia bukan calon-calon orang lah. Ayah dia adalah anak angkat Nabi, hamba lelaki pertama Islam, dan ibu dia mempunyai keberkatan tadi. Itu cerita dia. Okay. Next. Boleh terus? 13 isteri Nabi. Kalau orang tanya awak berapa ramai isteri Nabi? 13. Dan 13 isteri ini khusus kepada Nabi sahaja. Umat dia paling ramai 4 orang jika mampu berlaku adil. Nabi 13. Okay. Dan satu kena ingat, kalau pengetahuan awak kan, kalau kita belajar fiqh, 3 jenis kategori wanita yang haram kita kahwin. Pertama, orang lelaki haram kahwin dengan perempuan yang ada talian nasab keturunan. Tak boleh kahwin dengan mak dia, tak boleh kahwin dengan kakak dia, tak boleh kahwin dengan mak saudara dia. Yang kedua, tak boleh kahwin dengan adik-beradik susuan. Kalau masa awak kecil, mak awak pergi hantar awak menyusu dengan orang lain. Lepas tu, orang tu ibu susuan awak dipanggil. Ibu susuan awak ada anak. Awak haram kahwin dengan anak dia. Dipanggil adik-beradik susuan. Yang ketiga, haram kahwin disebabkan kalau seorang lelaki dia kahwin dengan janda. Janda tu ada anak perempuan. Bila dia kahwin dengan janda tu, dia haram kahwin dengan anak perempuan dia. Bila dia kahwin dengan anak perempuan janda tu, dia haram kahwin dengan janda tu. 3 kategori tu. Okay. Dan satu lagi untuk pengetahuan awak, alang-alang dah masuk subjek sirah isteri Nabi ni. Satu lagi, haram kahwin selama-lamanya adalah isteri Nabi. Andai katalah Nabi dah wafat, masih ada lagi isteri Nabi yang masih hidup.
sahabat-sahabat Nabi yang lain haram kahwin dengan isteri Nabi ni. Isteri-isteri Nabi ni mereka adalah Ummul Mukminin, ibu bagi segala orang-orang beriman seluruh dunia. Ingat tu, pengetahuan am. Okay. Jadi kita detailkan tentang isteri-isteri Nabi ni next class.